إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita pada muka surat 48 berkenaan dengan fasal petunjuk beliau SAW tentang penamaan anak yang baru lahir dan tentang khitan. Itu pembahasan yang lalu disebutkan hadis Qatadah dari Al-Hasan, yakni Al-Hasan Al-Basri, dari Samurah radhiyallahu anhu tentang aqiqah, disembelih pada hari ke-7 dan diberi nama. Jadi Al-Maimuni berkata, kami berbincang mengenai kapan, ini bila seorang bayi diberi nama. Khilaf juga, khilaf. Jadi Abu Abdullah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia berkata kepada kami, diriwayatkan daripada Anas bahawa bayi diberi nama pada hari ke-3. Namun menurut Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, bayi diberi nama pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Yang ini mana hadis yang terkuat lah. Ini yang terkuat, mana hari yang ke-7. Lalu Abu Abdullah berkata bayi diberi nama pada hari ke-7. Ini Abu Abdullah, kan? Jadi Ahmad bin Hanbal. Lepas tu baru dia kata pada hari yang ke-7. Adapun khitan orang Melayu kita kata sunat, orang Kedah kata masuk Jawi. Masuk Jawi ni masuk Melayu. Kan orang Arab dia panggil orang Jawi, orang Nusantara ni dia panggil Jawi. Jawa, anta Jawi, engkau orang Jawi. Orang Jawi ni maksud orang Nusantara lah. Kan? Jadi orang Kedah pula kata masuk Jawi. Sekarang tak tahu lah, masuk Jawi ni masuk Jawa, masuk Melayu. Jadi maknanya sebab tu dia tak mau masuk, dia pengen kita masuk Melayu. Dan masuk kan pada Islam, begitu maksudnya. Dia khitan, orang kita sebagai kata bersunat wajib, benar bersunat kan, sunnah. Kan dia adalah fitrah, khamsun minal fitrah kan. Dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa mereka tidak mengkhitankan anak mereka hingga anak tersebut bisa mengerti. Ini juga khilaf. Sampai bawah tu dia kata umur 13 tahun baru berkhitan. Al-Maimuni berkata, aku mendengar, Maimuni ni orang lelaki perempuan, aku mendengar Ahmad berkata Al-Hasan tidak menyukai, Hasan Basri yakni Hasan Al-Basri tidak menyukai apabila anak dikhitan pada hari ke-7. Sementara Hanbal berkata, Abu Abdullah mengatakan, yakni Al-Imam Ahmad mengatakan, jika dikhitan pada hari ke-7 maka tidak mengapa. Hanya saja Al-Hasan tidak menyukainya. Hal itu agar tidak menyerupai orang-orang Yahudi bagi dia lah. Tetapi sesungguhnya hal itu tidak bisa dijadikan alasan sedikit pun. Kenapa? Kerana perbuatan Nabi SAW hadiskan penjelasan daripada Nabi SAW. Makhul berkata, ini tabi'inah, Ibrahim alaihissalam, yani Nabi Ibrahim mengkhitankan anaknya Ishaq alaihissalam pada hari ke-7. Sementara Ismail dikhitan pada usia 13 tahun. Demikian disebutkan oleh Al-Khallal. Sementara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, maka pengkhitanan Ishaq menjadi sunnah bagi keturunannya, okay? Dan pengkhitanan Ismail menjadi sunnah bagi keturunannya. Adapun pembahasan waktu pengkhitanan Nabi SAW sudah dikemukakan terdahulu, maknanya tentang khitan Nabi SAW. Jadi Ibn Qayyim dah sebut dulu lah tentang khitan Nabi ini, mana ada beberapa pendapat. Itu salah satu aqwal, ada 3 pendapat tentang khitan Nabi SAW. Dan jadi mana para ulama berselisih pendapat. Yang pertamanya ada berkata Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan telah berkhitan, ra'yul awal. Tapi tak ada hadis yang sahih menyokong dia. Semuanya hadis tentang Nabi dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan semuanya dhaif. Tak boleh jadikan sebagai hujah. Pendapat yang kedua,
Maknanya tak ada satu hadis pun kecuali hadis sebut pasal Jibril ketika dia belah dada Nabi SAW, disebut di situ disebut bahawa Nabi itu dikhitankan masa tu. Tapi hadis ini juga dhaif, syadz, gharib. Ya, dhaif. Dan yang ketiganya, bahawa Nabi SAW dikhitankan mengikut adat bangsa Arab, iaitu hari yang ke-7. Dan ini yang nampaknya paling kuat, wallahu a'lam, pada hari yang ke-7. Gitu. Kemudian masuk pula pasal petunjuk beliau SAW tentang nama dan kunyah. Kunyah ni gelaran lah. Kunyah, gelaran. Gelaran bagi Nabi SAW. Abul Qasim. Abul Qasim. Telah sahih bahawa beliau SAW bersabda, sesungguhnya nama paling hina di sisi Allah Azza wa Jalla adalah seseorang yang dinamai sebagai Malikul Amlak, raja segala raja, ataupun Maharaja. Maharaja. Maharaja ni raja segala raja kan. Dia masih yang terbesar, raja negara. Kemudian hak lain daulah-daulah apa nama, wilayah-wilayah kecil ni raja besar. Dia raja segala raja. Malikul Amlak ni nama yang paling hina atau pergelaran yang paling hina di sisi Allah. Tidak ada malik, tidak ada raja kecuali Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini hadis lah. Hadis Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Malikul Amlak. Malikul Amlak. Mana yang paling hina, nama yang paling hina di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang diberi nama sebagai Malikul Amlak, raja segala raja. Kalau bahasa Parsi, Syahanshah. Syahanshah ni raja segala raja. Tak tahu lah. Dan yang sewaktu dengannya. Dan sewaktu dengannya. Jadi pengikut-pengikut ni yang melampau kan. Kan? Pengikut ni yang melampau kan. Padahal yang jadi ketua apa semua, dia tak tahu mana pun. Dia tak, orang tak buat, baru tak kisah. Tapi oleh kerana mereka sendiri dah buat, dah jadi adat dah kan. Jadi benda tu, mereka sendiri yang jadi merosakkan. Tengok, diriwayatkan pula bahawa beliau SAW bersabda, ahabbul asma' ila Allah Abdullah wa Abdul Rahman. Hadis ni dekat ni ya sahih. Dekat ni saja sahih. Dalam Muslim lafaz dia macam ni. Inna ahabba asma'ikum ila Allah Abdullah wa Abdul Rahman. Itu dalam lafaz Muslim. Adapun secara sampai panjang apa, wa asdaqwa harithun wa hammamun wa aqbahuha harbun wa murratun, itu dhaif. Tambah itu adalah yang dhaif. Kenapa hadis ni, mana madar hadis ni maksudnya, hadis ni keseluruhannya dia berpusar di atas Aqil bin Shabib. Aqil bin Shabib ni maknanya dia majhul, perawi ni yang meriwayatkan hadis secara keseluruhan ni. Ahabbul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdul Rahman wa asdaquha harithun wa hammamun wa aqbahuha harbun wa murratun. Ini tambahan ya, dhaif. Abdullah dan Abdul Rahman tu itu sahih, itu dalam Muslim. Cuma lafaznya inna ahabba, lafaz dalam Muslim, inna ahabba asma'ikum ila Allah Abdullah wa Abdul Rahman, dalam Muslim rahimahullah. Begitu. Dan makna wasdaquha tu apa dia? Dan nama yang paling benar adalah Haris. Haris. Ni sahabat kita nama Haris. Alhamdulillah saya boleh ingat nama Haris. Dulu saya gunakan juga apa nama, gelaran Abul Haris. Tapi tak ada nama, tak ada anak nama Haris pun. Gitu. Wa hammam. Gitu. Kemudian yang paling teruk sekali, hammam ni maksudnya orang yang bersungguh-sungguh lah, himmah, yang mempunyai ketinggian apa nama, kesungguhan yang tinggi. Hammam, bukan hammam. Kalau hammam tanda bilik air. Hammam bilik air. Kan ni ha. Itu kadang-kadang orang tak boleh ni bab makhraj ha dengan ha ni tak boleh. Hatta imam duk ajak tajwid pun mai tahu baca tu. Kan? Gitu. Jadi wa fakihatin katsira. Apa tu imam
Okay. Wa fakiha, wa fakihatin. Dia baca sedap, dia bunyi ha tu kot. Wa fakihatin kathir. Kan? Oh, tengok. Oh. Gitu. Maghrib tadi pun sebenarnya. Allahu Akbar. Ingat sampai sekarang. Wah, tu yang paling teruk sekali apa dia? Harbun wa murratun. Yang paling teruk ni harb, perang. Nama dia harb, kira nak perang. Murrah ni mana pahit. Murrah ni kita kikir, bakhil. Begitu. Kemudian dan diriwayatkan bahawa beliau SAW bersabda, ini dalam Muslim, ni dalam lafaz dalam Muslim. La tusammiyanna ghulamaka yasaran. Jangan kamu namakan anak kamu kiri. Yasar mana kiri. Kemudahan, bukan. Kan? Kiri yusra apa? Yusra. Yasar ni mana mudah, sorry. Yasar makna mudah, kan? Yusra. Innamal usri yusra, kan? Yasar pun makna kiri juga, kan? Yasaran, kan? Yasar pun makna kiri juga. Satu makna, ada dua makna. Satu perkataan menunjukkan dua makna. Yasar, kan? Al-yamin, al-yasar. Yamin, kan? Bishimal. Kiri ni, shimal pun kiri juga, yasar pun kiri juga. Begitu. Jadi sini makna mudah, dia kata makna kemudahan. Wala rabahan, dan jangan bagi nama rabah jadi untung. Wala najihan, nama najih yang berjaya lah. Okay, wala najihan, berjaya, untung. Wala aflaha, yang maknanya dia kata yang aflaha ni maksudnya yang terbaik, ya, yang berjaya, kan? Qad aflaha man tazakka, telah berjaya, telah beruntung, mana lebih kurang. Fa innaka taqul, sesungguhnya engkau akan berkata nanti, athammata huwa, ada tak dia di rumah yasar, ada tak di rumah untung, ada tak di rumah, dia berkata tak ada untung. Kan? Fa yaqulu la, maka dia jawab tak ada. Jadi tak ada untung. Dalam rumah untung ada di rumah tak? Tak ada untung. Mudah tak mudah. Berjaya tak berjaya? Tak ada. Jadi maknanya gitu. Jadi nama ni tak bagus pakai. Nama ni tak bagus. Nama ni tak bagus. Nama yasar, nama rabah, nama najih, nama aflah. Nama kan yang disebut. Ini riwayat Muslim. Dan jika tidak ada maka akan dikatakan tidak ada. Jadi tidak ada keuntungan, tidak ada kejayaan, kan? Tidak ada kemudahan. Jadi gitu. Satu doa, kan? Kalau ada. Gitu. Juga disebutkan bahawa Nabi SAW mengubah nama Asiyah. Asiyah ni yang berderhaka. Asiyah, yang derhaka, yang bermaksiat. Asiyah. Seraya bersabda, engkau adalah jamilah. Nabi tukar, kamu bukan asiyah, kamu jamilah. Asiyah ni yang berdosa lah, wanita yang berdosa, asiyah. Jadi Nabi tukar nama, kamu ni adalah jamilah. Nabi tukar nama dia. Kita nak tukar nama ni kena banyak prosedur lah, no? Kena angkat sumpah lah, apalah. Baru ni kan heboh kes nama apa? Damia kan? Darah. Gitu. Banyak damia yang berdarah. Bunyi orang ni kira bunyi sedap ya. Bunyi Arab lah. Bunyi Arab sikit. Dahulu Juwairiyah bernama Barrah ni yang terbaik, Barrah yang terbaik. Maka Rasulullah mengubahnya menjadi Juwairiyah. Hadis riwayat Muslim juga. Zainab binti Ummi Salamah berkata, ini anak tiri Nabi lah, anak tiri Rasulullah SAW, anak tiri dia. Tak apa, Juwairiyah tu isteri Rasulullah. Ya, Juwairiyah. Rasulullah SAW melarang menggunakan nama ini, yakni Barrah. Beliau bersabda, la tuzakku anfusakum, jangan kamu semua mensucikan diri kamu sendiri. Jangan sucikan diri kamu sendiri.
Kan, ana barah, ana yang terbaik. Kan, gitu. Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Allah yang paling mengetahui, maha mengetahui dengan orang yang baik di kalangan kamu. Jangan mengaku kamu tu baik. Fala tuzakku anfusakum. Ini hadis juga riwayat Muslim. Beliau juga SAW mengubah nama Asram. Asram ni maknanya ada dua makna. Asram ni satu makna telinga terpotong sikit, telinga tergunting, terkerat. Telinga ni jadi separuh. Asram, yang terpotong sedikit daripada telinganya. Satu makna. Makna yang kedua, orang fakir, keluarga ramai tapi teruk kehidupannya, susah. Doa asram, yang mempunyai banyak tanggungan dan dia miskin, fakir pula. Asram, Nabi tukar nama tu. Tukar menjadi zur'ah, tumbuhan, tumbuh dengan tanaman, zur'ah. Dan mengubah nama Abul Hakam. Abul Hakam ni bapa yang bijaksana. Abul Hakam, bapa yang bijaksana. Tukar jadi Abu Shuraih. Abu Shuraih. Shuraih ni apa dia? Qit'atun muraqqaqah minal lahmi, maknanya sepotong daging yang lembut. Itu makna Shuraih. Abu Shuraih. Dia bertukar nama, Nabi tukar. Itu hadis sanad hasan. Begitu pula beliau SAW mengubah nama Hazan. Hazan makna apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Apa makna hazan? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. La tahzan, don't be sad. Oh, yang putih tu. Ya, hadis ni kan. Anda ingat tu ya. Gitu. Okay. Nama Hazan, sedih. La tahzan. Gitu. Buh nama apa? Nama la tahzan. Boleh bah? Jangan bersedih kan. Nama awak apa? Nama saya la tahzan. Mana tu kau umur nama kalau belah-belah Pakistan, Afghanistan memang sungguh. Dia buka Quran tak jari itu nama bismillah. Bismillah. Ada kawan nama Firmanullah, kawan mengaji sekali di Pakistan tu kan, orang Patan, ada jenis kapek tu kan, jenis ada beradik tu lah, nama dia Firmanullah kan. Bismillah, Naqibullah, General Allah. Nama dia khatam nama dia ustaz, tanpa nama pelik-pelik. Tekan tak tu nama bismillah apa dah? Bismillah, auzubillah. Kan? Gitu. Nah, janji bunyi Arab kan. Kakek yakni datuk daripada Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id bin Musayyab ni daripada tabi'inah rahimahullah. Kan Nabi ubah nama dia jadi Sahal. Sahal ni mudah. Sahal kan. Ni nama pendek-pendek ni kan. Kalau kita pibuh nama ni dalam surat beranak, anak ke cucu kan, mesti depa tanya kita 2-3 kali. Betul ke nama ni? 4 huruf ya. Kita berulang 3 kali betul ya. Tak silap tulis memang betul. Sahal, nama mudah. Nama mudah. Dan memang mana dia mudah. Sahal. S-A-H-L. Sahal. Ada sahal lah, sahal. Namun dia tak mau nama tu, dia tak mau. Pasal apa? Pasal nama tu dia kata selalu kena tindas. Orang mudah ni memang lah. Orang jenis mudah kan, jenis orang pijak-pijak, orang sepak-sepak. Sebab dia jenis mudah. Orang berkena sana, orang berkena sini, kena semua dia. Dia tak mau. Nabi dah ubah nama dia tak mau. Lepas tu seterusanlah dia dalam keadaan duka cita. Hazan. Hazan, duka cita. Ada orang nama Hazan orang kita kan? Tak ada pun. Bunyi sedap lah bunyi Hazan. Sedap bunyi. Hazim ada Hazim. Hazim mana lain. Hazim. Yang kuat tekad dah lah gitu. Ibn Hazm rahimahullah.
Abu Dawud mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengubah nama Al-As, yakni orang yang maksiat. Tadi Asiyah orang perempuan, ni orang lelaki. Kan ada seorang Quraisy, apa nama? Jahiliyah tu, Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il kan dia ketika ingat dalam buku sirah tu. Mengaji sirah dengan ustaz kan ingat tu. Yang dia pergi ambil harta orang dia tak bayar tu. Orang tu mai dari Yaman, mai berniaga di Mekah. Kan semalam cerita sirah tu. Ni Al-As bin Wa'il, Al-As. Kayak gitu. Kemudian Aziz Nabi ubah. Kemudian Atlah. Kemudian syaitan. Ada nama syaitan pada juga. Ada orang nama syaitan. Al-Hakam. Ghurab. Ghurab ni burung gagak Ghurab. Ada juga. Hubab dan Syihab. Syihab kan? Syihab ni maknanya tak elok lah Syihab. Syihab ni maknanya macam cahaya apa? Cahaya kilat macam tu kan, Syihab. Ataupun apa nama? Taik bintang. Macam tu. Beliau telah menggantinya dengan nama Hisham. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tukar bagi nama Syihab tu, bagi nama Hisham. Mengganti nama Harb menjadi Silman, keselamatan. Kan? Memberi nama apa nama? Al-Muttaji'. Nama dia tulis rumi. Al-Muttaji' ni bukan baca mana Al-Muttaji'. Al-Muttaji' ni orang yang berbaring tidur. Muttaji' baring tidur. Nabi tukar nama dia. Jadi Al-Munba'ith, yang bangun. Al-Munba'ith orang yang bangkit. Al-Muttaji' orang yang berbaring tidur. Kan? Al-Munba'ith orang yang bangun daripada tidur. Dia orang yang bangkit lah, bangkit. Kemudian Nabi ganti pula Ardan Afrah, bumi kontang, bumi yang kontang, menjadi Khadirah. Jadi nama dia Khadirah yang hijau-hijau, yang subur. Jadi Ardan Khadirah, nama orang, bumi yang subur. Kemudian Sya'bud Dalalah. Sya'bud Dalalah ni macam lorong yang sesat. Sya'bud Dalalah dia tukar jadi Sya'bul Huda, lorong yang memberi petunjuk. Ini maksudnya nama orang atau nama tempat Nabi tukar lah. Dia kata nama apa? Nabi tukar. Ni Sya'bud Dalalah, jalan sesat. Kita ada kan nama tempat-tempat yang tak elok. Di antara nama tempat yang tak elok di Malaysia, yang anda ingat sebelah Indonesia tempat tak elok apa dia? Malang. Tapi ada lagi Malang kan? Di Malaysia ada tempat tak elok. Apa nama tu? Di kita ni nama tempat tak elok. Lupa lah. Tapi anda ingat Indonesia. Tu itu nama cabut saya. Kan ayat hitam. Ayat hitam. Okey ke ayat hitam? Tapi tu yang ingat Indonesia tu lah Malang. Siapa yang tinggal di Malang semua lah nasibnya. Kan? Indonesia ada baru ni dah teringat, terlintas ada orang sebut nama. Tak elok nama ni. Kan, nama kampung tu. Ada lagi tu. Ada lagi. Apa dia? Nono. Jerangau apa dia Jerangau? Tak apalah. Fikir ni ria. Lagi tu. Kemudian Nabi tukar Bani Zina. Akan bukan Az-Zina ya. Dalam ni dia silap tulis. Az-Zina bukan silap tulis. Az-Zinniyah. Dia silap tulis sini. Hak Arab dia Bani Az-Zinniyah, yani yuqalu huwa Ibnu Zai anak bagi huruf Zai. Kan? Ibnu Zinniyah, Zain Ibnu kan Zain. Gitu. Bukan Zinnah, Zinniyah. Nabi tukar jadi Bani Ar-Rishdah. Itu nama kabilah. Itu kan nama kabilah.
Nama kabilah, nama orang, nama lorong, nama tempat. Madinah, Yathrib. Yathrib kan? Nabi tukar jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Gitu. Apa nama? Bakar Arang. Apa? Nama tempat tu Bakar Arang. Batu Arang. Batu Arang. Batu Arang. Bakar Arang. Bakar Arang. Jadi mana tukar nama Bakar Arang. Tak elok api kan. Orang kot tu hitam legam semua. Gitu. Serta memberi nama Bani Mughwiyah. Mughwiyah kan? Daripada riwayah. Riwayah kesesatan lah. Kan? Mughwiyah yang menyesatkan. Bani Mughwiyah, Bani ya keluarga yang menyesatkan. Menjadi Bani Rishdah, Bani yang memberi apa nama? Petunjuk. Gitu, Nabi tukar nama-nama yang tak elok ni kepada nama yang elok. Gitu. Kemudian permasalahan apa fikih tentang permasalahan ini, memilih nama-nama yang baik kerana nama-nama adalah intisari daripada makna. Nama tu menunjukkan kepada makna. Kalau Zul, mana dia? Yang mempunyai ya. Punyai apa? Kan? Itu Zulkifli. Apa makna dia? Nama Nabi lah. Zulkifli. Kalau Zulqarnain ada dua tanduk. Kan? Qarn. Kan? Gitu. Baik, oleh kerana nama-nama adalah intisari daripada makna dan menunjukkan kepadanya, maka menjadi konsekuensi hikmah jika antara keduanya terdapat ikatan dan keserasian. Kan? Maksud kita kan, bila sebut nama Hilmi kan, orang yang penyantun. Mana biasanya orang nama Hilmi ni orang yang penyantun kan, cakap apa lemah lembut semua. Gitu. Di mana makna bukanlah sesuatu yang asing dan terpisah jauh daripada nama. Gitu. Bila ada nama, ada makna dia. Sungguh hikmah daripada Rabb Maha Hikmah tidak menerima yang demikian. Dan kenyataan menjadi saksi yang menunjukkan perkara sebaliknya. Bahkan nama-nama memiliki pengaruh bagi orang yang diberi nama. Kan? Apa nama yang sebab tu disuruh kita nyebut nama dia lah, sebab doa kan. Orang panggil itu adalah doa. Kan? Begitu. Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdullah, kan? Doa supaya jadi hamba Allah. Gitu. Bahkan sebagaimana orang yang diberi nama mendapat pengaruh dari namanya, baik dalam hal baik dan buruknya, ringan dan beratnya, serta gesit yang cergas, dan lambannya. Lamban ni jenis slow lah, slow. Kan? Gitu. Lambat ya kan. Orang tanya lambat nak jawab. Begitu. Seperti dikatakan penyair, wa qallama absarat aynaka dha laqabin illa wa ma'nahu in fakkarta fi laqabi. Jarang sekali matamu melihat penyandang suatu gelaran, melainkan makna jika kau fikirkan sesuai dengan gelarnya. Dia itu sesuai dengan gelaran dia tadi kan. Macam kita lah kan, orang dapat pakat datuk tu macam-macam. Datuk perwira lah, datuk apalah kan, datuk perkasa lah, tapi tengok tak perkasa pun. Gitu. Gitu. Nama gelaran. Nabi SAW menyukai nama yang bagus. Beliau memerintahkan jika mereka mengirim utusan kepadanya, hendaklah nama dan wajah utusan itu bagus. Ini dhaif. Ini dhaif. Kan? Jenuh nak cari wajah, semua wajah yang bagus-bagus kan. Gitu, macam mana wajah bagus. Gitu. Dhaif sebab apa? Sebab daripada jalan kan, dia daripada riwayat ya, apa nama, jalan yang banyak daripada Waqi', daripada Hisham, daripada Yahya bin Kathir, mursal. Ada ni mursal. Mursal maknanya tak sebut nama Nabi lah, tak sebut nama sahabat lah, tabi'in terus naik ke Nabi sallallahu. Gitu. Jadi ulama selisih pendapat tentang Yahya ni, Yahya bin Abi Kathir tu. Gitu. Hadis ni macam mana pun hadis dhaif lah, sanadnya mursal. Beliau telah mengambil makna-makna dari nama-nama baik saat tidur maupun
terjaga. Sebagaimana beliau SAW bermimpi melihat dirinya dan juga para sahabatnya berada di pemukiman Uqbah bin Rafi'. Lalu mereka diberi rutab. Rutab kita tahu kan, rutab kan anggur yang matang yang belum dikeringkan. Buah kanak masak tu kan, buah kuning tu. Milik Ibn Taba. Maka beliau SAW menakwilkan bahawa mereka akan mendapat rif'ah, yakni kedudukan tinggi di dunia, al-aqibah, yakni akhir yang baik di akhirat, wal aqibatu lit taqwa lil muttaqin. Dan agama yang dipilih Allah Azza wa Jalla untuk mereka telah artaba, yakni berkembang, dan taba, menjadi baik. Ada riwayat Muslim, ada riwayat Muslim, Nabi mimpi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga menakwilkan, menafsirkan kemudahan, yakni suhulah urusan mereka pada peristiwa Al-Hudaybiyah dengan kedatangan Suhail bin Amr kepadanya. Kan peristiwa Hudaybiyah tu kan, maknanya orang Arab Mekah hantar seorang pergi balik. Tak, lepas tu hantar last sekali hantar Suhail bin Amr hantar Suhail bin Amr ni untuk bermesyuarat dengan Nabi SAW, nak beritahu matlamat Quraisy hantar Suhail tadi bin Amru. Nabi kata, mudahlah urusan kamu. Nabi tengok kepada Suhail tu, memang Nabi SAW kenal lah Suhail kan. Nabi kata, lepas ni urusan kamu jadi mudah. Sebab orang yang mudah tu datang, Suhail mudah, gitu, mudah sikit. Suhail ni mudah sikit kan. Sahal mudah, Suhail mudah yang sikit lah macam itu. Tapi mudah semua lah. Ini lafaz ni apa namanya dalam Al-Bukhari. Gitu. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sejumlah orang untuk memerah kambing. Perah kambing ni, perah susu kambing lah. Seorang lelaki berdiri untuk memerahnya. Tapi hadis ini dhaif. Kenapa? Daripada jalan Malik bin Yahya bin Sa'id, mursal juga. Hadis mursal. Ya. Jadi dia maknanya dia tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun. Yahya bin Sa'id ni bukan pernah jumpa Nabi, tapi dia ambil riwayat namanya disebut hadis tabi'in. Dia jumpa sahabat yang sanad dia dhaif. Cerita dia kan, Nabi suruh seorang perah susu kambing, seorang lelaki berdiri nak perah. Beliau SAW bertanya, siapa namamu? Dia menjawab, Murrah. Murrah ni payah, susah kan, bakhil, kedekut kan. Maka beliau bersabda, duduklah, orang kedekut perah tak keluar susu kan. Duduk, Nabi kata. Lalu berdiri pula lelaki lain dan beliau berkata, namamu siapa? Nama dia Perawi kan. Perawi berkata, bukan nama dia Perawi. Perawi berkata, aku kira ia mengatakan harb. Harb ni orang yang suka perang. Dan dia ni mesti kasarnya dengan haiwan. Suka perang, kan? Kasar. Maka Nabi SAW bersabda, duduk. Duduk. Kemudian berdiri pula orang lain. Nabi kata, nama kamu siapa? Dia kata, nama aku Ya'ish. Ya'ish ni yang hidup. Orang yang hidup, Ya'ish, hidup. Maka Nabi kata perah, tapi sanad dia dhaif. Hidup mana hidup kan? Ya'ish ni malah perah tu memang hidup lah, susu tu keluar lah gitu. Tapi sanad dia dhaif. Lemah. Nabi SAW tidak menyukai tempat-tempat yang memiliki nama-nama mungkar, nama tak elok. Sebab tu kalau Nabi lalu tempat-tempat yang nama tak elok ni lebih kurang kot lain. SAW tak lalu kot tu. Dalam salah satu peperangannya, beliau SAW hendak melewati dua bukit. Tapi sebelumnya beliau bertanya tentang namanya. Nabi, sebab orang situ lebih arif lah. Kita ni kan bukit-bukit ada nama di tempat kita. Apa ada kan bukit? Sini ada bukit tak? Bukit Allah. Lambat lah. Bukit Jelutuh cepat lah. Tak ada bukit lah, bukit. Saya ada Bukit Merah. Lepas tu buka kalau nerang ada nama satu tempat, Bukit Sering. Bukit Sering, tak tahu lah Bukit Sering. Apa mana Sering tu aku tak tahu. Bukit Sering dekat Johor dia. Oh, Bukit Sering. Tempat yang damai.
Orang belah hulu kata Bukit Sering, Bukit Jelutong, bukit kan, Bukit Kepung. Tu. Okey. Nabi tanya nama, ni ada nama kan, kita dia bagi nama. Orang dulu dia bagi nama tempat tu, bukit tu. Maka mereka menjawab, Fadih. Bukit yang nama dia Fadih. Fadih yang membuka aib lah maksud dia. Yang membuka aib. Dan Mukhzin. Bukit yang Mukhzin, bukit yang menghinakan. Mukhzin, bukit yang menghinakan. Maka Nabi SAW mengambil jalan lain dan tidak berjalan di antara keduanya. Macam tu sunnah ya. Kita kalau lalu ke highway ke bukit nama tak elok atau keluar exit masuk balik lain kan. Sunnah. Ikut sunnah Nabi SAW lah. Tak mau pergi ikut tempat-tempat tak elok, nama-nama tak elok ni kan. Jelutong elok lah, Jelutong. Jelutong ni apa benda ni? Jelutong tak ada mana je. Jelutong ni bukan Dulu banyak lokong. nama pokok. Nama pokok lah. Pokok Jelutong. Pokok balak ah. Oh, kira pokok balak orang kaya ah. Okey tu. Okey. Baik, kerana nama yang diberi nama memiliki kaitan, kesesuaian dan kedekatan antara intisari suatu dan hakikatnya. Dan antara ruh dan jasad, maka akal mengungkap salah satunya dari yang lainnya. Sebagaimana biasa Ayyash bin Muawiyah dan selainnya melihat seseorang lalu berkata, sepatutnya namanya adalah ini dan ini. Ternyata tebakannya hampir tidak meleset. Maksud tekaan dia lah, tekaan dia hampir tidak meleset. Sebaliknya adalah mengungkap makna dari suatu nama. Sebagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, cerita ni pun sanad dia dhaif juga. Sanad dia pun dhaif juga. Panjang tu. Okey, dia kata, Umar tanya kepada seseorang tentang namanya. Orang itu berkata, nama apa? Nama aku Jamrah. Jamrah ni bila Jamrah? Bara. Nama dia bara api ya. Okey, Jamrah. Bara api ya. Yang panas kan? Batu yang panas. Gitu. Umar tanya lagi, ayah kamu nama siapa? Dia jawab Syihab, bola api. Ini semua api. Semua api. Umar tanya lagi, kamu dari kampung mana? Daripada Darul Huraqah. Dari Al-Huraqah, kampung yang terbakar. Tuduh dahsyat nama kampung ni terbakar. Dia tu dah bara api, pak dia tu bola api. Kampung terbakar. Macam kita ni di Langkawi dah beras terbakar kan? Kampung beras terbakar. Umar berkata, di mana tempat tinggalmu? Dia berkata, di Harratun Nar, daerah bebatuan berapi. Subhanallah. Umar berkata, di mana rumahmu? Dia menjawab, di Zatul Laza, tempat yang berkobar-kobar api dia. Maka Umar kata, hang balik lah, rumah hang dah bakar lah. Rumah terbakar kan? Orang itu pun pergi dan mendapati rumahnya telah terbakar. Wa fi isnadihi dha'fun, pada sanadnya ada kelemahan. Masa ni dia tengah tawaf ke apa Ustaz? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Ni apa nak cerita ni cerita dhaif je. Sanad munqati'. Dia kata apa? Hadha isnadun munqati'un baina Yahya bin Sa'id. Sanad terputus di antara Yahya bin Sa'id dan di antara Umar bin Al-Khattab. Dia tak pernah jumpa Umar Al-Khattab. Sanad terputus. Begitu. Baik. Umar mengungkap ruh dan maknanya dari nama-nama itu. Jadi makna tu kan tak elok, semua nama tak elok ni kan. Saya takut kena benda ni, ya kan? Benda tak elok pada kamu lah, nama tak elok tu. Gitu. Lepas tu disuruh kita tukar nama kan. Ada seorang kawan, dia baca hadis, tengok nama sahabat nama Al-Bara bin Azib. Dia bubuh nama Al-Bara. Al-Bara ni dia ingat bara api ya. Lepas tu bubuh gambar tangan profil dia, tangan berapi. Al-Bara. Dia punya gelaran dia Al-Bara. Bara sungguh ha. Kan? Buat kerja sana sat, kerja sini sat. Sebab apa? Sebab bara.
Panas. Tegur tak boleh. Panas. Kita kena tukar nama, jangan duk buh nama tu. Nak gelaran ialah dia bubuh mana Al-Bara. Dia nak tiru sahabat tu, dia ingat sahabat tu nama Bara bahasa Melayu. Al-Bara bin Azib radhiyallahu, bukan makna Melayu. Ya, yang gitu. Aduh. Buh nama Bara api, tak elok. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengungkap daripada nama Suhail kemudahan urusan mereka pada peristiwa Al-Hudaybiyah, at-tafaul. Tafaul ni maksud dia mana kita sebut yang baik, insya-Allah yang baik kan. Tu mudahlah. Oh, kawan kita mari mudahlah kita. Sebab apa? Sebab nama dia mudah. Gitu. Dan kenyataannya seperti yang beliau SAW katakan, Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk memperbaiki nama seraya mengabarkan bahawa mereka akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama itu. Kan? Abuh nama yang terbaik. Nama-nama para nabi. Baik kan? Gitu. Dalam kenyataan ini, wallahu a'lam, terdapat anjuran untuk memperbaiki perbuatan sesuai dengan nama yang baik, agar ketika dipanggil di hadapan umum di padang mahsyar, ia dipanggil dengan nama yang baik dan juga perbuatan yang sesuai dengan nama itu. Gitu. Perhatikan bagaimana dibentuk untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sifatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpuji daripada segala sudut. Kan? Terpuji daripada semua sudut. Tak ada benda yang cacat langsung sikit, tak ada. Gitu. Ahmad dan Muhammad, dua nama yang sesuai dengan makna, iaitu Ahmad dan Muhammad, kerana sifat-sifat terpuji dalam dirinya sangat banyak sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dinamakan Muhammad yang terpuji. Sedangkan ditinjau dari kemuliaan dan keutamaannya dibanding selainnya, maka beliau dinamakan Ahmad. Ahmad maknanya wazan afdal, yang terpuji. Wazannya afdalu, af'alu, ahmadu. Begitu. Terjadi kaitan antara nama dengan yang diberi nama, sebagaimana kaitan ruh dengan jasad. Begitu. Demikian juga penyematan kunyah ni maknanya nama panggilan. Abu Jahal, Abu ni kan sunnah. Buah nama, walaupun tak ada anak, buah nama Abu pun tak apalah. Kan? Macam Aisyah tak ada anak pun, dia buah nama Abu Abdullah atau Ummu Abdullah. Abdullah bin Zubair, anak saudara dia. Kan? Buah nama anak saudara kita, hak saudara-saudara Abu buah. Begitu. Abu Jahal, oleh Nabi letakkan nama dia Abu Jahal. Orang Mekah panggil dia Abul Hakam bin Hisham. Abul Hakam ni orang bapa yang bijaksana. Nabi tukar menjadi Abu Jahal. Kan Abu Jahal. Dan Abu Jahal tu Nabi yang letaknya gelaran dia. Jadi mana sampai hari ni orang sebut Abu Jahal. Tenggelam Abul Hakam tu. Apa maksud jahal? Jahal ni jahil lah, bapa segala yang jahil. Maknanya dia tu paling jahil sekali daripada segala manusia. Angkat bapa kejahilan. Gitu, bapa kejahilan, bukan bapa kemerdekaan. Sungguh suatu kunyah yang sesuai dengan sifat dan maknanya. Dia adalah makhluk Allah yang paling berhak menggunakan kunyah ini. Kerana teruk semua perangai dia kan. Sangat teruk lah. Begitu pula penggunaan kunyah Abu Lahab, bapa api yang bergejolak. Kan? Maksud neraka tu. Oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Abul Uzza. Kalau orang Mekah panggil dia Abul Uzza. Gitu. Bapa Tuhan Uzza, berhala Uzza tu lah. Kan? Kerana akhir hidupnya menuju kepada neraka yang bergejolak, maka kunyah ini lebih sesuai dan lebih tepat, dan dia adalah orang yang paling berhak menggunakan kunyah tersebut. Kan? Gitu. Jadi kalau orang menjaga kitab, Abul Kutub, bapa kitab-kitab. Kan? Buah nama apa pun. Ketika Nabi SAW sampai di Madinah yang saat itu bernama Yathrib. Yathrib ni mana apa? Yathrib ni mana dia rosak. Kan? Rosak, lepas tu tak elok. Kan? Tempat yang tak elok, tempat yang sentiasa dilanda penyakit kan. Dulu Madinah ni kan tempat yang
dilanda penyakit. Tempat tu yang kata apa? Sebab tu puak-puak Yahudi dia tak duduk di situ. Dia duduk di mana? Khaybar. Khaybar kan? Tempat paling subur sekali di Khaybar kan? Dia pun tak duduk di kota Madinah tu. Jadi maknanya orang di situ yang tak apa nak sihat. Kan? Jadi Yathrib, tempat yang rosak gitu. Bila Nabi SAW sampai, Nabi tukar jadi Tayyibah. Tayyibah kan? Tayyibah. Yang baik. Nabi tukar. Tempat Al-Madinah ataupun Madinatun Nabi. Madinatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dan belum dikenal selain dengan nama ini, maka beliau SAW mengubahnya menjadi Tayyibah. Gitu, Tayyibah. Sebab nama Yathrib dari segi lafaz memiliki kaitan dengan penaburan tanah, sedangkan nama Tayyibah memiliki kaitan dengan makna minyak wangi. Maka Madinah berhak menyandang nama itu dan semakin bertambah padanya keharuman yang lain. Keharuman yang ini memberi pengaruh untuk merealisasikan namanya dan semakin menambah keharuman baginya di samping keharuman yang sudah ada. Kerana nama yang baik berkonsekuensi kepada maknanya dan mendorong kepadanya, begitu. Tafa'ul. Maka Nabi SAW bersabda kepada sebahagian kabilah Arab sambil mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla dan bertauhid kepadanya, wahai Bani Abdullah, tengok, wahai anak-anak kepada hamba Allah, sesungguhnya Allah telah memperbagus nama kalian dan nama bapa kalian. Perhatikanlah bagaimana beliau SAW mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan perantaraan kebagusan nama bapa mereka dan maknanya yang kondusif untuk dakwah. Alhamdulillah. Hai anak-anak kepada hamba Allah, gitu. Perhatikan pula nama 6 orang yang melakukan duel dalam perang Badar. Ini maksudnya ni pertarungan. Perang. Kan perang Badar ni sebelum lawan tu adu tenaga dulu. Hamzah keluar. Kan depa kan seorang depa mari 3 orang belah puak tu, aku nak lawan dengan Hamzah. Kan dia lawan dengan Ali bin Abi Talib. Seorang lawan dengan siapa? Tengoklah seorang lagi. 3 orang keluar kan. Tengok dia begitu. Kalau dia beritahu tak beritahu, kita buka balik dalam buku sirah. Kan tu cerita dia. Baik. Dalam perang Badar 6 orang lah, 3 orang ni 3 orang anu kan. Adu kekuatan. Bagaimana keputusan qadar sangat sesuai dengan nama-nama dan keadaan mereka tu. Nama tu bawah sebut tu. Pada hari mereka hari itu. Dari pihak kafir ada Syaibah, Utbah dan Al-Walid. 3 orang. 3 makna yang nama yang mengandung makna kelemahan. Syaibah ni mana apa? Syaibah. Orang tua. Berban. Dia orang tua tak larat dan angkat pedang tak larat lah. Nama kan. Utbah dan Al-Walid. Al-Walid yang dilahir ke mana dia? Al-Walid budak kecil. Baby. Jentik telinga abah ha? Baby. Al-Walid yang baru dilahirkan. Kan? Merupakan awal daripada kelemahan. Sedangkan Syaibah mana dia beruban, tua, merupakan akhir kelemahan. Hak tadi budak ni orang tua sangat. Seperti firman Allah Ta'ala, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah yang menciptakan kamu daripada lemah, kemudian dia jadikan kamu daripada lemah tu kuat, kemudian bagi jadi selepas kuat tu lemah dan tua. Tak lari dah. Beruban lah. Sorok-sorok lah. Gitu. Adapun Utbah berasal daripada atap yang dicacat. 3 orang ni mana tak elok. Sebab tu mati habis 3 ni. Maka nama-nama mereka menunjukkan kebinasaan yang akan menimpa mereka. Sementara lawan mereka daripada kaum muslimin adalah Ali. Apa mana Ali? Tinggi. Ali tinggi. Kan? Ubaidah dan Al-Harith. 3 nama yang selaras dengan sifat-sifat mereka. Maknanya adalah ketinggian, penghambaan kepada Allah, dan usaha dalam arti Al-Harth, mengolah tanah. Al-Harith ni orang yang usaha kuat. Orang kuat yang bajak tanah ya. Orang terlarang nak bajak tanah macam mana? Kan? Harith yang mengusahakan tanah. Mereka menimpakan kepada lawan-lawan mereka dengan
peribadahan dan usaha mereka dalam menanam untuk akhirat. Cantik kan? Cantik gitu. Kerana nama berkonsekuensi kepada orang yang diberi nama dan memberi pengaruh padanya, maka nama yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla adalah nama yang mengandung sifat paling disukainya. Alhamdulillah, hamba bagi Allah, hamba bagi Allah. Abdur Rahman, hamba bagi Tuhan yang Maha Pemurah. Begitu. Penisbatan peribadahan kepada lafaz Allah dan lafaz Ar-Rahman lebih disukai Allah Ta'ala dari penisbatan kepada selain keduanya, seperti Al-Qahir, Al-Qadir. Ya. Abdur Rahman lebih disukai Allah Azza wa Jalla dibanding Abdul Qadir, dan Abdullah lebih disukai dibanding Abdur Rabbih. Hal itu kerana kaitan antara hamba dan Allah adalah peribadahan secara murni, sedangkan kaitan antara Allah dan hamba adalah rahmat semata. Dengan rahmatnya seorang hamba mendapat eksistensinya dan juga kesempurnaan eksistensi tersebut. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengadakannya adalah beribadah kepadanya semata, disertai rasa cinta, takut, harap, pengagungan dan penghormatan. Jadi maknanya terkumpul pada sikap seorang hamba Allah. Jadi bila hamba ni apa dia? Dia mengagungkan. Gitu. Dan dia ni cinta dan dia takut. Maka seorang yang bernama Abdullah berarti ia telah beribadah kepadanya dengan makna namanya yang mustahil dipalingkan kepada selainnya, selain Allah Ta'ala. Kerana rahmatnya mengalahkan kemurkaannya, maka rahmat lebih dia sukai dibanding kemurkaan. Jadi maknanya, kan, bubuh nama, kalau Allah tu dia maknanya dia bersifat dengan sifat, kan. Kalau dia murka, dia murka dengan murka yang amat sangat, kan. Jadi mana dia suka supaya disandarkan kepada nama-nama dia yang baik, yang lembut, yang pemurah, kan? Begitu. Dan Abdul Rahman lebih disukai dibanding Abdul Qahir. Apa makna Abdul Qahir? Qahir apa dah? Qahar apa makna? Yang maha mengalahkan lah. Kan? Abdul Qahir yang maha mengalahkan, maha menguasai. Gitu. Kemudian faslun, itu sudah. Masih lagi tentang nama. Kemudian last tu kan, yang faslun bawah tu dia alasan dilarangnya menggunakan nama Yasar, Aflah, Najih dan Rabah. Apa alasannya? Sudah tu. Di sini dah, insya-Allah. والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.